macam bagi pendedahan lah pasal stock market, sebab masa tu dengan internet source apa semua saya rasa kurang lagi masa tu, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas macam tu lah. Dia tunjuk trading platform CIMB masa tu kan. Start daripada situlah saya korek-korek sendiri, cari-cari info, tapi sakit sikit lah masa tu sebab source tak ada sangat kan. Daripada situlah belajar sendirilah sikit-sikit, tak apa. Start slow. Lagipun kita punya banyak sifu-sifu saham baru munculkan diri sejak 1 ke 2 tahun terakhir kan. Yes, itu pun satu hal juga sebab start daripada saham-saham glove naik apa semua kan. Tiba-tiba sifu-sifu saham yang macam cendawan naik tiba-tiba banyak. Ramailah yang yalah diorang pakailah modal profit 20% apa semua tu achievable, tapi untuk orang baru bahaya sikit lah saya. Macam tu lah. Sebab saya tengok ada juga yang hari tu je ada, tiba-tiba dah hilang. Ramai juga yang dah tak ada. Yang ajar kelas apa semua tak ada. Kurang dah lah. Jadi banyak-banyak kan diorang buat semua. Okay, cuma ada lah yang mana yang memang dalam bidang diorang dan diorang masih teruskan sekarang. Alhamdulillah masih doa saya pun ada juga follow macam kan. Contoh kalau kenal lah Tuan Haji Asri DDNK. Diorang tu memang masa zaman saya belajar diorang dah ada. So bagi saya diorang pun orang kata qualified trainer lah. For Tuan Haji Asri pun beliau remiser, saya tak pasti, tapi dia attach dengan salah satu broker lah, macam tu. Dan dia sampai sekarang pun still buat kelas lah, macam tu. Betul, diorang punya kelas pun boleh tahan kan, satu kelas sampai puluh-puluh ribu orang masuk kan. Okay, kelas. Tapi tapi itulah, itu antara kelas. Tapi kita ada lagi kelas-kelas yang lain yang daripada Melaka Securities sendiri pun ada kelas kan yang kita provide kan. So, masa sebelum PKP dekat tempat saya lah, dekat office Wang Semaju, kami kerap lah buat kelas-kelas from basic to advance. Memang semua ada lah. Macam dulu kami waktu malam bukan buat kelas apa semua, memang meriah lah dekat office tu. Tapi start daripada PKP ni semua via online lah semua. Lepas tu sekarang pun banyak je kelas-kelas online apa semua tu. Cuma kita bagi yang baru nak mencari ni better tengok syllabus yang provided lah kot. Sebab ada juga yang syllabus yang dia bagi tapi takut kita terbelajar 2-3 kali benda yang sama. So kena tengok lah apa yang dia offer. Macam tu. Okay, so dengan kita punya isu semasa sekarang, kita tengok balik, kita kembali balik kepada isu semasa. Tengok balik kepada kita punya kelulusan bajet bagi 2021. Okay, apa yang efek daripada bajet ni terhadap pasaran saham kita? Okay, sebab mostly orang tak nampak tahu apa yang jadi di sekeliling kita ni. Sebenarnya benda tu adalah affected pada ekonomi. Sebab mostly apa yang diorang pukul, senang cerita, ini semua politik punya agenda. Masalah politik ni ekonomi jatuh. Tapi sebenarnya dia ada faktor-faktor dia yang menyebabkan kita punya pasaran saham, kita punya ekonomi jatuh ni. Daripada orang dah tengok daripada segi graf FBM KLCI tu dah macam okay, ni semua sebabkan pihak ni, padahal dia tak tahu apa-apa efek daripada situasi yang berlaku. So apa komentar saya berdasarkan bajet 2021 ni dengan pasaran saham yang kita akan alami? Okay, hari tu Dewan Rakyat dia meluluskan bajet rang undang-undang pembekalan 2021 hari Khamis lepas kan, tapi baru di peringkat dasar lah kan. So according to Menteri Kewangan kita, katanya ekonomi kita dijangka berkembang lah dari kadar 6.5 to 7.5% untuk next year lah, disokong dengan package rangsangan ekonomi apa semua untuk pertumbuhan ekonomi global lah. Sebab 1.8 million dah diperuntukkan untuk kerajaan dalam melaksanakan PKP. Lepas tu keperluan perkhidmatan kesihatan awam berkaitan COVID macam PPE, face mask apa semua pun diperuntukkan lah juga kan. Lepas tu kerajaan pun committed untuk mendapatkan sumber vaksin COVID-19 ni, termasuk program COVAX kan, tak silap saya. So dijangkakan bekalan vaksin ni melibatkan 3 bilion, tapi semalam berapa juta? Semalam pun baru announce kata
vaksin akan kita dapat lah for next year. Sebab semalam kerajaan katanya dah tanda tangan kan perjanjian awal vaksin dengan syarikat Pfizer yang membolehkan negara kita dapat bekalan vaksin sebanyak 12 juta ke 12.8 juta dos. So agak banyak lah juga. Tapi 12.8 juta dos tu dia takkan dapat sekaligus lah. Dia macam first quarter dia akan bagi first quarter dia bagi 1 juta dos, second quarter 1.7, third, fourth dia bagi sikit lah. So untuk kita punya 6.4 million punya rakyat Malaysia lah. So yang kami nampak lah kan, macam contoh semalam, sesi petang dalam bursa kita lah kan, bila kerajaan announce benda-benda vaksin macam ni kan, tiba-tiba kaunter vaksin semua laju lah naik, memang jalan betul lah, macam Bintai, HWGB, Solution, memang jalan betul lah sebab orang kata ni lah sentimen news yang positif lah untuk waktu tu in short term. Dan mungkin hari Isnin depan pun setakat hari ni lah, news hari ni tak dengar apa-apa lagi. So macam so far so good, Isnin ni dijangka jalan lagi lah kot kaunter-kaunter yang berkenaan. Tapi Pfizer ni rasanya perlu dapat kelulusan dulu kot daripada FDA. FDA tu pentadbiran pemakanan dan ubat-ubatan lah dari US, serta kelulusan regulatory dari negara pengeluar dan juga regulatory daripada farmasi kita lah, farmasi negara KKM, sebelum vaksin ni betul-betul boleh digunakan kat Malaysia ni. So bagi saya lah kan, memang lepas ni ekonomi kita akan recovered lah, since kita punya vaksin ni pun akan distributed soon. Lepas tu apa lagi? Masa tu lah memang nampak positif lah, dan kita punya KLCI pun dah makin improve. Dia ada hari naik, lepas tu turun sikit, lepas tu naik lagi. Cuma macam saya katalah, dia kena go through resistant area 1620 tu, baru dia macam memang raya lah lepas tu. So dekat situ lah memang ni lah. So untuk for pemegang saham-saham yang berkaitan pun memang ni lah, boleh follow lah macam tu. Jadi Cik Aya rasa macam mana kalau kata yang malam ni partisipan yang kita yang tengah tengok ni, kalau buka akaun ni, ada sempat diorang nak dapat kejar kita punya kejar kita buka akaun boleh, tapi jangan terjaga. boleh tak terlambat, sebab saham-saham glove, saham-saham vaksin, apa-apa saham lah, sektor-sektor mana pun, walaupun dah naik tinggi ke apa, tapi kita tak terlambat lah nak buka akaun. Sebab kita jangan terus hentam tau, try buka akaun dulu. First kena buka CDS account lah, ataupun CDS account, buka dulu CDS account, lepas tu boleh pilih lah dengan mana-mana investment bank ataupun broker house lah. Macam investment bank ni kita ada Maybank Investment, CIMB Investment, RHB, apa semua yang kita selalu dengar investment bank lah kat belakang. Tapi kalau macam saya ni, saya under Melaka Securities, nama pendek dia M+ lah. Tapi M+ ni kita kata participated organisation lah under Bursa Malaysia. Memang dah lama lah kat Malaysia, tapi baru nak okey lah M+ ni, okey lah so far. So macam pergi dekat sana, nak daftar apa semua, bawa salinan IC dan bank statement dan nanti dia akan nanti anda akan diberi seorang remiser ataupun dealer lah, macam tu. Lepas tu tapi macam mana, sekarang kan PKPB kan, so macam M+ dia ada provided by online lah. So nanti yang tu cerita nantilah, sebab nanti saya akan tunjuk lah, saya akan cerita lah cara nak buka akaun dengan M+ apa semualah lepas tu kan. Lepas tu bila akaun dah siap, kita akan dapat lah trading platform, apa semua, apps apa semua. Kalau kata buka dengan Maybank, anda akan dapat platform dengan Maybank apa semualah. Memang dia ada
kita nak jual beli saham memang kena ada benda-benda tu lah, sebab sekarang semua buy online. Kalau zaman dulu kita kena call reminder, suruh jual, suruh beli apa semua tu kan. Sekarang semua buy online je. Sebab nak online through PC boleh, dekat apps pun boleh. Memang boleh terus download, terus ni lah, boleh buat jual belilah daripada situ. Okay, kemudian apa lagi ya? Bila dah dapat, lepas tu nak deposit duit pun dah boleh lah. Macam biasa minimum 500 pun boleh. Tapi macam klien-klien saya, diorang starting 1,000 lah, 1,000 ikut kemampuan. Sebab kalau for orang baru, jangan terus letak 10,000 ke 5,000 ke, jangan terus hentam tau. Sebab antara kesalahan trader barulah, apa orang kata, investor barulah, bila diorang dengar saham-saham gloves hijau je, confirm untung. Lepas tu vaksin pun hari-hari jalan kan, so diorang letak seketul modal terus beli, tapi diorang tersangkut kat harga tinggi. Tu yang jadi masalah sikit lah dekat situ. So for orang baru, try je letak 500 ataupun 1,000 dan cuba gandakan daripada gandakan amount tu. Kita start slow lah, jangan terus hentam lah, senang kata. Apa lagi? Okay, deposit, lepas tu berapa modal, saya dah ceritalah tadi lah, 500 ataupun 1,000. Tapi once you are ready, dah boleh try letak 2,000, 3,000, macam tu lah. Bila dah faham market, dah faham stock market macam mana dia punya pergerakan apa semua, baru anda boleh macam gandakan modal tu. Bila you are really serious lah dalam stock market. Macam saya dulu zaman belajar, saya letak 500, sama lah 500. Saya letak 500, dah untung lah, seronok lah pula kan. Masa tu lah macam gatal pula tangan nak deposit. Padahal zaman student bukannya duit banyak sangat pun kan, tapi seronok tengok portfolio hijau kononnya lah masa tu lah. Sebab masa tu first time counter yang saya beli P-Trans, Perak Transit Berhad. Dia apa, company yang bukan buat bus, transportation lah. Sekiranya dekat Ipoh sana, dekat Perak sana memang ada bus tu, ada nama bus tu, Perak Transit tu. Yang tu lah, boleh start slow. Bila saya dah kerja, baru saya dah berani letak lebih sikit, sebab saya dah faham market dan apa semua. Saya pun bukanlah fully faham sangat sebenarnya. Saya pun, walaupun saya dah tahun ke-3, tahun ke-4 dalam stock market ni, saya still kena belajar lagi. Hari-hari kena menghadap market, hari-hari kena tengok benda lah tu. Kena tengok lah dia punya pattern stock market ni macam mana. Macam tu lah. Lepas tu kat mana dia? So jual beli saham kita boleh buat secara online lah, macam yang saya cerita tadi tu. Nak buat sendiri pun boleh, ataupun kalau anda dah kenal reminder ataupun dealer, contact dengan diorang, macam minta tolong lah, kata boleh tak nak jual ke, nak beli ke, you boleh contact. Tapi kalau kita pakai khidmat reminder ataupun dealer untuk buat transaction, dia akan charge lebih sikit lah, sebab brokerage fee kalau execute by reminder ataupun dealer, brokerage fee dia mahal sikit. So better buat sendirilah kot. So minta tunjuk ajar diorang, jangan senyap tau. Kalau dah kena reminder, you better be friend kot dengan diorang, sebab bila makin rapat kan, kadang-kadang reminder tu dia suka bagi tips apa semua tu kan, dia suka bercerita. Kalau dia free sikit, dia akan buat, dia cerita lah dekat klien apa semua, as long as rajin bertanyalah, jangan segan, jangan malu. Macam saya dengan saudara Haikal pun ada juga kadang, bila baru-baru ni ada kot yang last apa dalam Telegram pasal market depth kot. Baru nak apply market depth. Apply market depth lepas lama trade. Kejap. Line tak apa-apa elok kot. Lah tu sebab kalau nak puan yang tu lah. Okay, apa lagi cara nak Kejap. Line tak apa-apa ni. Line siapa
Oh, line. Ada clearance. Okay ke? Line. Sekejap, line kurang. Okey. Sekejap. Okay. Sekejap, tengok. Ada salah line sikit. Okay. Okay lah, okay. Okay, alright, okay. Alamak, sorry. Unify kan ni. Malam-malam macam tu kadang-kadang. Alamak. Biasa sama lah kita. Okay, tadi kita dekat mana? Yang pasal last pasal dekat Telegram tu. Dekat Telegram. Macam tu lah. Apa ni, student ramai je yang contact saya nak tanya apa semua. Memang diorang kena contact dengan Remizer lah kalau nak belajar ke apa, sebab Remizer dia suka sharing. Kalau you rapat dengan dia suka bercerita macam-macam lah. Kalau time market tengah slow ke apa, macam saya lah kan. Kalau market tengah slow ke apa, tiba-tiba student ni PM ke apa nak tanya, tak apa, saya memang akan explain the whole thing. Macam tu lah. So you kena rajin, tak apa, jangan takut lah dengan Remizer tu. Macam tu. Dia boleh jadi kawan juga seorang cikgu Boleh. Saya ramai je yang macam ya. Diorang tak pencik ya tu. Boleh lah jadi kawan. Memang ni lah. Lepas tu apa lagi? So bila account dah siap apa semua tu kan, then you dah boleh tengok trading platform apa semua tu kan. Boleh start slowly lah kalau macam dah katalah maybe you dah jumpa mana-mana kelas ke apa kat luar sana, maybe dah survey lama kot, okay, dah tiba masa nak masuk, pergilah kelas. Tapi make sure kena tengok dululah syllabus yang disampaikan tu sesuai tak dengan sendiri punya level lah. Sebab macam yang COVID newly born punya trader ni kan, yang baru jadi trader waktu zaman COVID ni kan, diorang terus beli. Dan lepas tu yang bestnya bukan nak kata, tapi macam kebanyakan lah yang saya perhatikan, orang-orang baru ni dia tak nak terus belajar yang basic, dia terus nak jump ke intermediate to advance. Tu yang saya macam, alamak, kenapa skip the basic part kan. Sebab the basic part lah yang macam kita perlu hadam dulu tau. Sebab even trading platform dia tak pandai guna, dia tak tanya saya, dia macam alamak, susah sikit lah orang macam kita lah yang kena macam educate sikit lah, kena ni lah. So bila dah masuk kelas, jangan skip the basic part. Orang kata syllabus tu slow, tak apa, belajar dia daripada basic. So dah lama-lama sikit baru kita improve our punya syllabus level tu lah, kot lah. Macam nak jadi swing trader ke intraday trader ke apa, okay, kita upgrade to the next level, macam tu. So dia ada technical analysis, dia ada fundamental analysis lah. So kalau nak belajar trading, memang mostly diorang akan belajar technical analysis lah. Sebab technical analysis ni for short term trader, diorang suka trade dalam tempo yang intraday. Dia nak buat hari ni kan, so dia beli petang, dia beli pagi, dia jual petang. So itulah yang kita panggil intraday trader. Dia beli dan jual pada hari yang sama. Itu kalau technical lah. Kalau for fundamental, fundamental dia kalau kata kita tak sempat nak monitor saham hari-hari, kita sibuk lah senang kata kan. So kita boleh mendalami ilmu fundamental ni, sebab kita akan belajar company punya background macam mana, dia punya finance punya macam mana, senang kata dalaman syarikat tu macam mana lah. Dan dia bab fundamental ni kena kaji lebih sikit, sebab dia ada macam nombor-nombor yang nak kena kira. Kita kena tengok dia ni profit tak last year, lepas tu the latest quarter ni okay ke tak. So bila kita dah consider a few things, barulah kita invest dalam saham tu. Itu kalau for fundamental analysis lah. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Okay, next, saham apa kita nak beli? Okay ke? Okay, next. Apa dia? Teruskan je. Teruskan Okay. Okay, next. Saham apa kita nak beli? Macam saya
Bukanlah macam siapa nak beli, kita tengok sekarang punya trend glove, vaksin apa semua, teknologi pun boleh consider sebab macam contoh teknologi kita boleh invest, kita nak simpan lama boleh sebab dia punya zaman sekarang punya teknologi semua relevant lah orang kata kan, dia keep growing apa semua tu kan. So boleh simpan sikit lah. Bukanlah boleh simpan sikit tapi at least you kena tengok juga counter, saham syarikat tu perform ke tak. Yang tu pun kena tengok jugalah dia okey ke tak apa semua tu sebab saham-saham ni harga RM1 ke atas pun ada, harga RM1 ke bawah pun ada. So kalau macam nak invest into the saham yang macam quite stable, yang established, better you look for saham yang atas RM1 lah ataupun paling-paling 70 sen, 80 sen ke atas. Sebabnya antara kesalahan orang baru lah kan, diorang akan beli saham penny stock. Penny stock tu maksudnya saham tu below 20 sen lah. Yelah 20 sen below kan. Benda murah, so kita macam murah lah, boleh beli banyak sikit kan. Tapi di sebalik kemurahan dia tu, apa ni orang kata, dia Quality dia pun very murah. speculative lah. Stok tu quite speculative. Saya dulu pun macam tu juga. Sebab Betul. dulu zaman student kan, okay dah masa my first purchase lah, counters P-Trans kan, masa tu 32 sen kot. Okay, saya dah try saham ni. Lepas tu my second stock, saya beli penny stock. Counter apa? Saya tak ingat tapi memang super murah. Lepas tu bila saya kira balik kalkulator tu kan, kalau naik 2 bit memang boleh kaya terus lah. Memang boleh kaya tapi kan Betul. bila saya pula masa tu terbeli saham dekat pucuk, alamak macam silap sikit lah kan sebab masa tu dengan tak pandai baca chart ni memang kira nak hentam, kira nak beli je lah sebab murah, benda murah lah saja nak testing kan. Bila counter very risky ni, dalam market ni kita ada operator tau. Operator ni dia macam-macam perangai. Macam dalam saham ni dia ada orang yang jaga tau counter-counter ni, saham-saham ni. So dalam penny stock ni kita tak tahu siapa yang handle dalam tu. So bila kita contoh bab ni advance sikit kot tapi sajalah nak cerita kan. Boleh sharing kan. Sajalah nak sharing kan. Sebab lately laju orang-orang counter murah jalan pergi beli. Lepas tu contoh satu counter bernama 80, dia daripada berapa sen je dulu, tiba-tiba sekarang ni dah berapa dia memang tinggi, counter 80 lah. Yang tu saya macam apa benda lah counter ni kan, memang lepas tu memang dia punya kenaikan tu kan saya tak faham, memang clearly speculate lah sebab masa tu counter 80, saham 80 dia ada venture into glove juga aku rasanya sebab ada orang nama Kun Yuyin KYY kilo rasa dia tak si English semua tak start pun lagi, tapi bila dia pergi kat sana kan, so dia macam ramai yang macam dia ni apa KYY ni pergi kilang tu nanti confirm naik saham ni, so ramailah yang beli saham tu berjemaah lah kan 80 tu kan. Lepas tu dah beberapa hari dah tiba-tiba ada announce benda lain pula, so benda ni lah yang orang kata sentiment sebab dia macam mana counter tu pun dah clearly macam tak stable. Dia daripada penny stock tiba-tiba dia naik gila-gila. Lepas tu sekarang pun turun gila-gila. So macam yang tu salah satu benda lah yang macam tak syok lah in stock market. Siapa yang kalau yang bagi yang dah faham market, kami akan nampak macam dia ni counter 80 ni pelik betul lah. Tapi kesian sikit lah for orang-orang baru yang masuk. Dia tersangkut sikit lah dekat situ, dekat counter 80 tu. Macam tu. Okay, kat mana penny stock tu? Dia macam tu lah.
kat mana tadi kita? Jauh dah. Tadi kita nak tengok balik dekat bahagian apa? Tadi kita masuk dekat bahagian penny stock enggak? Penny stock Dan kita masuk ni apa lot saham, harga saham untuk fundamental analysis. Harga lebih RM1 dan juga yang penny stock. Yang mana yang lebih elok, yang potensi orang kata apa ke kualiti saham tu. Kualiti saham yang biasanya yang saya tengok lah kan. Untuk counter yang atas RM1 lah, macam for stability lah, better harga RM1 ke atas. Sebab kalau as long as dia below RM1 ke bawah ataupun macam mana, dia kalau range between 30 sen ke 70 sen, dia macam okey lagi lah. Tapi saya boleh kata dia quite volatile. Dia macam ni lah. Dia kalau for short term trader, dia pandai ambil peluang, dia akan buat intraday. Tapi kalau kita yang nak swing ni kan, swing ni maksudnya kita nak hold lah. Kita beli, kita simpan. Tapi bila kita beli dan kita simpan, kita jangan sentiasa monitor sebab kita niat nak invest. So macam biar je simpan je kan. So bagi saya, dia macam ni lah. Penny stock bila tu 20 sen, jangan beli. Kan jangan beli, very speculate lah senang kata. Jangan tanyalah kenapa. Memang kalau tak percaya kan, cuba monitor lah. Kalau boleh sort dalam platform tu, cari counter yang below 20 sen. Memang ni lah, kalau macam 20 sen counter penny stock ni, kita boleh nampak lah pagi-pagi dalam most active punya counter. Kalau buka pagi-pagi, kita tekan dekat kategori tu kan, dia ada top 30 whatever, something macam tu, top 30 most active counter. Dekat situ banyak lah saham-saham penny stock yang berkelip-kelip pagi-pagi. Sedangkan saham-saham penny tu saya boleh kata dia bukanlah selalu, hampir setiap hari dia ada kat situ. So macam tak heran lah. Dia memang macam tu. Kalau counter-counter penny stock memang dia selalu dekat most active lah, most active top 30 tu. Lepas sehari tu kadang dia buka-buka boleh cecah 50% sehari, 1% sehari. Orang baru memang dia mudah macam orang baru dia mudah terberdaya dekat situ lah sebab yelah, maybe first dia tak pandai lagi macam mana nak sort the best counters. Lepas tu dia terus tekan dekat top 30, dia pilih. Dia itulah, kalau ada reminder, pergi je belajangan dia, tak apa. Kalau klien saya pun, saya ajar memang macam mana nak pilih counter apa semua, saya akan tunjuk gini. Memang yang penting jangan tekan terus lah sebab sayang lah modal yang kita dah deposit. Tapi hangus macam tu je. Macam tu lah. Apa lagi yang tadi penny stock. Macam tu lah. Kalau counter yang stable sikit, bagi saya lah RM1 ke atas. RM1 ke atas dia punya harga tu. Macam tu lah. Okay, Jaya. Ada yang macam terkejut tau bila dengar saham. Sebab orang kata selalunya saham ni nak modal kena besar. Nak kena main ribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Tapi bila kita sembang saham malam ni, semuanya harga sen-sen, RM1. Macam mana tu? Boleh tak dedahkan kat diorang sikit dia punya asas tu macam mana tu? Ni macam zaman dulu, satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Itu zaman dululah, zaman memang kita pun tak ada lagi lah masa tu. Zaman dulu, zaman klien kena call reminder nak suruh jual beli apa semua. Tapi sekarang kan buy online kan. Lepas tu start daripada bila satu lot tu menjadi 100 unit. Contohnya counter apa nak bagi? Contoh counter saya bagi contoh lah, FP Group 90 sen. FP Group 99 sen setengah, itu untuk harga 1 unit. Kalau satu lot sama dengan 100 unit, so darab dengan 100 lah, dia jadi RM99. Itu untuk harga satu lot. So you dah boleh beli dah kalau untuk satu lot, sebab kita punya minimum pembelian satu lot. Macam tu lah. Tu yang saya kata, boleh start dengan RM500, tapi kena buat kiraan sikit lah sebab kita boleh masukkan modal 500 tapi nak tunggu dia break even ataupun nak tunggu profit tu, you have to wait
kenaikan tu kena tinggi sikit lah sebab kita punya modal banyak ni je. So kita punya kenaikan kena banyak ni sikit. Macam tu. Macam tu lah. Kita nak beli satu lot boleh. Memang macam contoh kaunter lain pun, kalau satu kaunter ni contoh harga dia 20 sen, kita boleh je beli untuk satu lot. Tapi satu lot, kalau kaunter tu 20 sen, satu lot RM20. RM20. Tapi kena adjustment apa, kita panggil satu bab ni position. Kita punya duit tu kena kira-kira sikit lah, kita punya modal nak kena letak berapa, kita punya kenaikan profit tu kita nak target berapa, dan even kalau loss pun kita kena kira juga tahu berapa. So dia macam tu lah, memang boleh. Boleh ni lah, harga saham sekarang semua orang boleh beli. Memang boleh beli. Cuma macam yang saya kata, 20 sen below tolong lah jangan beli. Dengar, percaya dah cakap saya. Betul. Macam klien saya pun, saya pesan je, cik tuan jangan beli tau counter below 20 sen. Sekali tengok alamak, berlambak dia beli. So macam tak boleh nak buat apalah sebab saya dah advise tapi beliau nak beli juga. So it's okay sebab dia punya cara lah, dia punya suka lah, dia nak beli dia belilah. Tapi kalau loss kena pandai-pandai tanggung lah sebab loss ni kita dah advise, Remiser dah advise, tapi kalau klien tak nak ikut dia lah, kalau dia tak nak dengar tak apalah, dia punya cara lah, dia nak jual bila ke dia nak beli bila, ikut suka dia. Macam tu. Itulah penting dulu kita belajar dulu sebelum kita terjah masuk dalam pasaran tak saham. apa. Tak apa. Even Lagi saya satu, sendiri pun pernah je terjerat dalam penny stock ni. Sekali kena dah pernah sekali tapi dah menyesal lah, alhamdulillah. Counter apa tu? Counter apa saya ingat tapi awal-awal juga waktu first masuk dulu. Tak apa, biasa tu sebab kita kalau nak first time trading tak apa, buat salah. Kita daripada salah tu lah yang kita belajar sebenarnya. Sebab saya pun pernah juga beli penny stock. So bila dah sekali kerja macam tu, jangan beli dah lah. Unless you dah faham market ni macam mana. Sebenarnya boleh beli penny stock ni, cuma you kena duduk lama sikit dalam stock market ni. Pengalaman tu kena ada. So bila kita dah nampak pergerakan apa semua tu kan, for penny stock apa semua ni, kita tahu dah kita jangan masuk lot besar-besar kalau penny stock lah. Jangan masuk lot besar-besar. Kita test sikit-sikit je, macam nak dapat untung yang kecil-kecil tak apa kalau for penny stock lah. Cuma jangan masuk lot besar-besar. Tu je pesan saya kalau for penny stock ni lah. Okay, kalau lagi satu, kalau macam for free education kan, kalau still tak jumpa mana-mana lagi, kita boleh masuk ke website ni, Bursa Marketplace. Sebab ni website yang Bursa Malaysia dah provide for educational platform lah untuk educate young investor dalam Bursa Marketplace ni. So masuk dalam website Bursa Marketplace, login apa semua, dalam tu banyak macam artikel ada, bukanlah artikel, macam ada tulisan-tulisan sikit, adalah untuk bahan bacaan, video apa semua, you boleh survey dalam tu. Memang boleh survey lah, cubalah balik dalam tu, website tu for free. Memang lately kan kita punya account opening pun banyak tahun ni kan. So tu antara inisiatif Bursa Malaysia lah untuk buat website tu. Dia daripada 2014 sebenarnya benda ni, tapi baru tahun ni nampak macam orang kata functioning lah sikit. Sebab kita ramai sangat yang orang muda ni ramai sebenarnya yang buka account. Sebab masa yang PKP bulan 4 hari tu pun ramai yang between 25 to 40 yang buka account dengan saya. So macam very quite ni lah juga inisiatif yang Bursa Malaysia buat. So tu antara salah satu website lah, boleh try godek-godek dulu dekat situ. Boleh lagi. Dekat situ pun kita boleh buat paper trade dulu kan. Kita boleh belajar trade demo. Demo boleh buat account demo lah, sebab kita kalau tak ada modal nak masukkan dalam trading platform, kita boleh try
apa ayat tadi ni buat Paper apa trade. paper trade tu maksudnya kita apa kita tak masukkan duit dalam trading platform tapi kita macam acah-acah apa orang kata acah-acah trading lah. Contoh apa modal mungkin kita try letak 10,000 ke apa, kita pakai platform, bukan kita pakai platform, kita guna function yang ada dekat Bursa Marketplace tu, dekat bahagian paper trade tu, kita buat trading lah senang kata. So bila kita try tekan ke apa, betul ke apa cara aku pilih counter ni apa, kita main-main lah dekat situ. Macam tu lah. Sebab saya dulu, saya memang tulis atas kertas je sebab nak tengok macam betul ke cara pilih counter apa semua, pandai-pandai sendirilah buat apa, harga entry berapa, harga jual berapa. So yang sekarang ni quite advanced sikit lah. So bolehlah pakai function tu. Tu antara function yang ada lah dalam Bursa Marketplace tu. Macam tu. Ya, betul. Okay, jadi Cik Aya, boleh kalau kita teruskan sedikit macam mana untuk yang partisipan kita malam ni untuk nak buka akaun CDS ni? Okay, kalau macam saya under Melaka Securities lah. Nama pendek dia M+, memang orang panggil M+ ni lah sekarang ni kan. So nak buka melalui borang, nak isi borang pun boleh apa semua, tapi buat masa ni kami punya office tutup tau dekat Wang Semaju, sebab saya memang hari-hari masuk Wang Semaju tapi memang sekarang ni tutup. Saya pun dah agak lama juga lah work from home ni. So dan baru-baru ni start pada PKPB lah, M+ dah start online opening, start apa registration secara online lah. So kalau nak buka secara online boleh contact saya lah. Boleh bagi nombor? Boleh. Kita ada open form juga kat dalam website kita. Boleh. Form tu kita ada macam registration attendance. So isi dia dekat dalam registration attendance tu, dan dekat situ akan ada tick, akan ada satu box untuk opening account CDS kita. So siapa yang tick tu nanti saya akan referkan kepada Cik Aya balik. Alright. Thank you very much. So kalau ada apa-apa pertanyaan tentang broker, tentang M+ ke, macam mana nak buka account ke, macam mana counter ni whatsoever kan, boleh contact saya lah di talian 017 50 14 140. So okay, kalau nak contact apa, nak buka account, nak buka account ke apa semua, WhatsApp je saya akan assist lah. Saya akan assist directly lah, sebab sekarang memang senang. Start daripada PKPB hari tu semua buat online je, website pun baru launch. So saya ada a few guides lah yang kena tunjuk, sebab ada cara untuk nak mengisi sikit lah, sebab since website tu pun baru launch apa semua tu kan, saya kena tunjuk sikit cara nak ni lah. Macam tu. Okay. Ya, betul. Lagi ada apa-apa pesanan terakhir daripada Cik Aya sebelum kita akhiri kita punya session hangout malam ni? Pesanan okay, untuk anak-anak muda yang tengok malam ni, mostly student ni. Sebelum jaya. Anak muda. Saya pun anak muda kat 25 tahun. So okay, bila macam mana kalau nampak kawan-kawan yang trade stock market ke apa semua tu kan, boleh cari circle yang macam mana, sorry. Kalau berminat dalam stock market, make sure you ada ilmu lah, of course. Sebab stock market ni memang saya boleh kata high risk lah kalau nak compare to tabung haji, UT, ASB, apa semua, apa lagi, FCPO, stock market yang high risk lah, sebab benda ni kita yang manage sendiri kita punya portfolio. Once kita dah dapat training platform, kita yang akan manage our own portfolio. Lain daripada UT, kalau unit trust kan kita ada unit trust manager ke yang tengok kan, yang tolong pantau kita punya portfolio apa semua kan. Sebab yang tu for long term. Since stock market ni kita boleh jual beli secara short term, dan disebabkan dia very liquidity dia sangat liquid lah, senang kata kita boleh buat duit hari-hari. So kena ni sikit lah, kena cari ilmu dulu, kena belajar dulu. Kalau ada kawan-kawan yang memang dia nak pergi kelas ke apa, pergi je, tapi you kena tengok harga yang dia tawarkan
kena tengok syllabus yang dibagi. Sesuai ke tak? Saya memang sentiasa ulang lah bab-bab syllabus tu sebab sekarang ni cikgu-cikgu lah kat luar sana banyak dia orang suka, bukanlah suka, dia macam asyik repeat syllabus yang provide tu repetitive, dia asyik benda yang sama. So you kena tengok sikit lah dia punya classes provided apa semua tu. Dan your circle lah kan, macam kalau ada kawan yang trading, kawan lah dengan dia. Macam saya dulu pun saya tak ada kawan tau sebab saya dah lah perempuan kan. Lepas tu perempuan yang saya nampak kurang masa zaman saya belajar, dia orang tak minat. Kira untuk market ni, tapi tu sebab saya suka benda yang buat duit-duit ni apa semua kan. Saya ada test apa UT, test AS macam-macam lambat dia tu, yang instrumen lain tu semua lambat-lambat. So tiba-tiba saya terjumpa stock market. So stock market ni boleh short term lah. Okay, try cara macam ni. So slow-slow tu saya jumpa kawan ni. So bila ada circle kawan-kawan tu bagus lah. You can exchange your trading idea ke macam mana ke. Kita punya apa skills pun macam boleh improve. Bagus lah ada circle macam tu. Lepas tu apa lagi? Kalau trading apa lagi circle ilmu. Lepas tu kalau in stock market ni you kena disiplin sikit lah sebab setiap pembelian kita tu kita bertanggungjawab dengan apa yang kita beli. Sebab kenapa kita beli, kenapa contohnya saham ni, kenapa kita beli, lepas tu bila kita nak jual, lepas tu dekat harga mana kita nak jual, yang tu kita panggil trading plan lah. Kita kena ada trading plan tu sebab kalau sembarang beli, sembarang jual, you tak tahu kenapa nak kena buat macam tu kan. So yang tu kalau boleh elakkan lah kot, jangan dengar orang beli apa, tapi you have to do your own analysis. Jangan sembarang beli walaupun semalam counter vaksin jalan jauh apa semua, jangan terus beli. You kena buat analisis paling-paling pun. Walaupun saya hari-hari tengok market, saya pun tak boleh sembarang beli sebab saya dah macam aku kena study dululah counter ni, jangan terus masuk, bahaya. Macam technical chart apa semua kena belajar, kena start slowly. Tak apa, start slowly sebab stock market ni memang kena belajar. Kita kena manage sendiri apa semua tu kan. Lepas tu apa lagi? Awal-awal ni cuba dulu cari trading skill yang sesuai dengan personality. Sebab macam saya short term boleh, saya long term pun boleh. Macam kalau you boleh monitor the market hari-hari, you boleh buat short term. Kalau tak sempat, you hold counter tu ataupun kita swing lah. Swing tu maksudnya kita beli dan simpan saham tu. Kita yang kena kena tanya diri sendiri, you jenis yang macam mana, macam tu. Kalau tak boleh short term, jangan short term, bahaya sebab nanti duit habis. Duit habis. Lagipun ada yang buat full time, jadi kayak ini sebagai satu career pun ada kan. Ada memang saya salute lah. Yang tu saya punya goals juga tu. Sebab bila saya katalah satu hari nanti saya nak berhenti ke apa kan, saya tu antara saya punya ni lah, saya nak jadi full time trader insyaAllah. Tak tahu lah macam mana nanti kan. Lepas tu bila dah jumpa trading style yang sesuai, develop satu sistem based on your trading style. Maksudnya kalau kita jenis yang beli buy on dip, kita teruskan dengan cara buy on dip. Maksudnya buy on dip ni beli dekat area support contohnya lah. So kalau kita sesuai dengan cara tu, kita teruskan. Jangan guna cara lain. Unless you nak buat eksperimen ke apa, tak apa, try lah cara lain. Tapi you kena ada satu sistem yang suit dengan diri sendiri. Macam tu. And then the last one, you kena stick to the system lah and then be disciplined dengan cara yang kita ada tu. So macam tu lah. Stock market ni memang dia ada punya seni dia. Dia punya art dia tu, macam mana nak cerita, tapi memang stock market ni kita kena baca perangai dia. Saya sendiri pun sebenarnya saya still kena belajar lagi sebab ada banyak lagi benda yang saya rasa tak belajar lagi. Dia memang you kena commit sikit lah dengan stock market ni kalau you betul nak
apa orang kata nak invest dalam ni, nak trade dalam ni. Dia tak sama dengan benda-benda lain lah. Dia tak sama macam investment instrument yang lain. Macam tu. Betul. Okay, so itulah antara nasihat-nasihat daripada Cik Yaya kita pada malam ni. So apa yang penting adalah ilmu pertama, kedua circle dan terusnya disiplin buat trading plan dan yang terakhir mempunyai sistem sendirilah. Okay, dan satu lagi saya rasa satu benda yang kita terlepas sebab kita banyak mention di awal tadi, iaitu emosi Cik Yaya. Emosi. Saya pun beremosi. Saya tak emosi. Memang emosi. Dia jadi lebih beremosi bila biar counter ataupun saham pagi-pagi dia akan gap up. Gap up tu maksudnya semalam counter tutup 20 sen. Tiba-tiba gap up tu maksudnya semalam tutup 20 sen, tiba-tiba keesokan tu dia up 22 sen. Itulah yang panggil gap up tu. Bila kita nampak gap up tu, lepas tu nampak pula volume. Volume tu maksudnya volume beli, jual beli banyak lah pagi tu kan. Bila volume masuk, lepas tu counter gap up, so saham naik lah kan, memang naik gila-gila lah kan. So dekat situ pun antara yang menyebabkan kita beremosi lah. Yang the newbies memang tend to be so emotional sebab diorang nampak saham ni naik lah, beli sekarang. Sedangkan waktu-waktu yang macam bahaya sikit antara waktu pukul 9 sampai 9.30 tolong jangan beli. Bukan tolong jangan beli tapi itu based on pemerhatian saya lah. Daripada pukul 9 sampai 9.30 jangan beli. Sebab biasanya memang dia naik, lepas tu dia turun balik sebab pagi-pagi orang akan take profit. Take profit tu maksudnya siapa yang dah ada saham tu dia akan jual pagi tu. Memang kena tunggu turun sikit. Lepas tu cuba monitor balik jam 9.45 sampai pukul 10 ke baru you try tengok balik. Masa tu harga saham dah stable masa tu kalau you nak entry lah. Sebab jangan tengok lagi pagi-pagi tu, memang kita akan beremosi. Biasa 9.30 orang breakfast dulu apa semua kan. Tak payah tengok dulu. Saya pun tak tengok sangat. Saya tengok tapi saya kena tengok lah sebab macam kadang tu counter tu dia naik tapi dia sambung naik, tu yang masalahnya. Tapi biasanya saham pagi-pagi jam 9.30 tu dia naik, lepas tu dia turun balik. Kalau tak percaya cuba tengok pagi-pagi tu lah beremosi sikit. Lepas tu kita akan jadi lebih beremosi bila kita terbeli harga saham tinggi, maksudnya kita beli kat harga pucuk, lepas tu kita jual. So dekat situlah yang menyebabkan ramai yang macam rasa nak give up lah dengan saham ni sebab dia dah terbeli dekat harga mahal, lepas tu dia jual sebab saham dah turun, so dia dah jadi macam dah give up dengan saham tu. Emosi lah tu, macam nak buat macam mana. Sebab tu saya kata kena belajar, memang kena belajar dulu. Lepas tu technical analysis kena belajar sebab kita kena tengok dekat mana kita nak entry, dekat mana kita nak jual. Yang tu memang bagi saya penting, memang penting. Jangan terus masuk dekat platform terus beli, jangan. Memang kena tengok dulu paling-paling pun. Tengok chart pula, tengok saya punya background kat belakang ni kan. Chart tu lah yang kena tengok dulu sebelum you nak entry. Sebab nanti bila kadang-kadang entry dia macam mana cakap, kadang-kadang kita punya entry ni cantik tapi disebabkan market sentiment tu macam teruk sikit kan. Contoh kita punya politik pun dahsyat kan kita punya dekat Malaysia ni kan. So sekejap gaduh, sekejap ni tak tahulah apa cerita kan. Benda tu pun macam menyebabkan kita punya saham kita entry tu jadi macam tak betul sikit. Saya yang tu pun menyebabkan saya beremosi juga. Kami beremosi lah sebab bila benda-benda tu kacau macam political instability tu kan. Diorang ni saya tak tahu lah. Tapi tu antaranya lah. New sentiment pun boleh menyebabkan kita beremosi sikit lah. Macam tu. Apa lagi ya? Kadang analisis tu dari segi technical analysis dah nampak benda ni ada potensi, ada insyaAllah ada rezeki boleh naik. Tapi tiba-tiba keluar pula sentimen yang macam boom terus. Macam tak apa-apa je tu kan. Ya sangat. Saya pun bila geng-geng bila diorang tu kacau, dia macam
rosak market. Macam bila tahu pagi-pagi tu cantik je, tiba-tiba malam dah. Tiba-tiba second session tu drop balik macam alah punca lah diorang ni memang. Kalau for short term trader sakit sikit lah, tapi untuk menjadi short term trader itulah antara risiko yang dia kena go through sebab dia target for short term. So kalau kata hari tu dia tak dapat make profit, dia kena cut loss lah, dia kena jual lah apa yang dia kena ni. So esok tengok balik. Dia macam tu lah. Emosi panjang sebenarnya bab emosi ni, banyak lagi. Betul, dia macam tu lah. Lebih kurang dalam 80% daripada trading dia dari emosi kan. Jadi emosi. Memang everything pasal emosi banyak gitu. So tak dia kalau tak ada emosi ni robot lah kot. kita ni kan. Memang beremosi lah, tend to be emotional lah macam tu lah. Enak kalau kata ada robot yang boleh tradingkan untuk kita kan. Tapi benda tu masih macam ada dia masih develop kan. Ada kita panggil copy trade ke apa, tapi tak payahlah kot sebab kalau kita follow nanti habis. Kalau kata dia loss ke apa memang bahayalah, loss lah kalau kata apa robot tu analis macam mana kan, tapi kalau kita follow dia loss, kita pun loss lah. Yang tu bahaya sikit lah. Tu another part lah for trading. Itulah malam ni pun kita bercadangnya nak masuk basic je, survey, tapi terlajak pula kan masuk lebih advance sikit. Terlebih pukul 10. Okay. Tapi alhamdulillah tak apa. Ini kira-kira rezeki lah kepada yang mana hadir malam ni boleh dapat at least sebut sedikit orang kata apa gambaran lah macam mana kita nak trade di dalam trading di bursa saham ni sini. So yang mana yang nak buka account tu boleh masuk ke website kita. InsyaAllah form tu akan buka sampai ke pagi esok. Untuk bahagian registration form tu masukkan di situ, isikan nama, nombor telefon semua. Yang itu kalau ikutkan dekat situ dia ada tulis untuk IM community only, tapi dia still open untuk public lah. Malam ni kita akan open form tu. Okay. Boleh insyaAllah saya akan assist. Okay, so nanti kalau kata apa-apa registration yang ada dalam tu, saya akan forwardkan nombor telefon kepada Cik Aya dan nanti korang boleh lah untuk buka account CDS kat sana. Dan lepas tu bolehlah belajar sebut sedikit daripada Cik Aya macam mana nak buat. Sikit boleh insyaAllah. Cik Aya dia tak akan sebut sedikit, dia akan bagi sebut sebanyak nanti insyaAllah. Okay, so jadi kita dah di penghujung lah hangout kita pada malam ni. Jadi saya mewakili pihak organizer mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Aya kerana sudi meluangkan masa malam ni untuk buat sharing bersama kita semua. Saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang sudi mengikuti sesi ni, dan saya nak terima kasih jugalah kepada EDC Entrepreneurship Development Center. Development Center dan juga pengarah program lah saudara Haikal sebab jemput saya dalam sesi ni. Saya nervous jugalah nak sharing ni sebab first time lah nak share secara online apa semua, dan saya minta maaf lah kalau ada few topics tu yang macam lari sikit ke apa kan, sebab macam tersasar pula kan. Kalau ada poin-poin yang macam lari sikit saya minta maaf. Tapi kalau nak buka account ke apa, nak contact, nak tanya pasal stock market, silakan saya assist. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, itu dia. Jadi saya rasa itu saja untuk malam ni bagi sesi hangout kita. So esok kita akan ada lagi hangout yang ke-7, ke-8 dengan yang ke-9. Jangan lupa ikuti kita punya hangout pagi esok pada pukul 11 pagi live di website www.anchor.my dan juga di dalam Facebook page Anchor 2020. So sekian saja daripada saya dan juga Cik Aya pada malam ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.